kasih Ibu Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saudara pengurusi majlis yang dikasihi tuan rumah, Mak Anda Yang, tuan rumah ya. Tuan Haji Abbas selaku penyelaras keadilan Donsika, Ustazah Salamiah Muhammad Noor selaku Ketua Muslimat PAS, Ketua Dewan Muslimat PAS Pahang, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi Alhamdulillah, saya syukur kerana dapat bersama-sama pada malam ini walaupun dalam keadaan hujan ya, tapi terima kasih di atas semangat kerana tak meninggalkan majlis dan masih lagi berminat untuk mendengar sesi penerangan yang kita nak sampaikan ini. Saya bila sampai ke Lipis ni dia ada sedikit rasa apa kata nostalgia. Saya sekolah darjah 1 di sekolah Clifford. Ya, sekolah Clifford. Saya kecil-kecil dulu dekat kampung apa tu di Tanjung Kerayong, dekat Mentekap. Kemudian darjah 1 saya sekolah Clifford. Saya duduk di Budu waktu tu, dan kemudian ayah saya mengajar di Budu, dan selepas pada tu darjah 2 baru saya pindah ke Kuantan. Dan saya sekolah di Kuantan sehinggalah saya habis tingkatan 5. Sekolah di Kuantan, besar di Kuantan sehinggalah lepas tingkatan 5 saya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dan saya duduk di luar negara agak lama, belajar, kerja juga di luar negara sehinggalah suami habis belajar PhD. Dan kemudian balik semula ke Kuantan untuk berkhidmat, kepada orang Kuantan. Satu ketika dulu adalah juga orang Benhuta panggil saya untuk menjadi calon di sini. Lepas tu saya pusing, saya fikir, dan akhirnya saya kata tak boleh lah. Kenapa saya kata tak boleh? Bukan sebab saya tak sayang orang Benhuta, bukan saya tak sayang orang Lipis, tapi sebab saya fikir kalau dah menang macam mana. Saya fikir jauh ni saya nak ulang alik dah susah. Jadi Alhamdulillah, insya-Allah kita di mana saja kita berada, kita terus memberikan khidmat, insya-Allah ya. Jadi itulah bila saya kata nostalgia tu. Sampai sini saya tanya orang-orang sini, apa masalah orang sini? Pakcik, apa masalah orang sini? Tak ada masalah. Banyak masalah. Tapi yang mungkinnya orang kat sini, yang 500 dah dapat belum? Belum dapat. Patutlah kalau tak ramai malam ni kot. Sebab kalau 500 tu dah dapat, mungkin berani sikit dah datang. Tapi 500 belum dapat, kita pun ramai yang berfikir-fikir nak datang ke tak datang, nak datang tak datang. Nanti kalau datang kan kena potong nama. Jadi mungkin itu juga merupakan di antara sebab-sebab kenapa ramai yang berfikir-fikir, kenapa nak datang ke tak nak datang, ataupun boleh atau tidak menunjukkan diri di majlis-majlis Pakatan Rakyat seperti begini. Ibu-ibu, bapa-bapa, adik kakak, inilah cara UMNO Barisan Nasional pemerintah. 5 tahun dia lupa pada kita. Tapi apabila dia perlukan sokongan kita, dia ingat pada kita. Kali ini dia bukan bagi RM10, dia bukan bagi kain batik, dia bukan bagi kain belekat. Kali ini banyak dia nak bagi. Dia nak bagi RM500 kepada keluarga yang pendapatannya di bawah RM3,000 satu keluarga. Ini ialah lebih kurang 60% daripada rakyat Malaysia. 60% daripada rakyat Malaysia pendapatannya di bawah RM3,000 ya, pendapatan isi rumah satu keluarga. Dan kebanyakannya ialah orang Melayu. Kenapa UMNO Barisan Nasional pilih untuk buat begini? Kerana UMNO Barisan Nasional dah give up dah dengan pengundi Cina. UMNO Barisan Nasional tahu bahawa pengundi Cina dah tak sokong dia dah. UMNO Barisan Nasional perlukan kepada sokongan Melayu. Dan UMNO Barisan Nasional tahu bahawa mereka boleh pegang orang Melayu. 5 tahun sekali bagi RM500. Lepas tu lupa kepada orang Melayu sehinggalah 5 tahun lagi. RM500 ni, pakcik-pakcik, kalau 5 tahun sekali, kita bagi 1 tahun 360 hari. 5 tahun kali 5, lebih pada 1,500 hari. Ya, dalam 1,500 lebih. Bagi 500, lebih kurang
27 sen sehari. 27 sen sehari. Dengan 27 sen sehari dia boleh pegang kita. Ini yang saya kata UMNO Barisan Nasional pegang orang Melayu, suka orang Melayu duduk dalam keadaan susah. Bila UMNO Barisan Nasional tengok orang Melayu susah dan tengok orang Melayu takut, ini dua perkara yang UMNO Barisan Nasional suka sangat apabila orang Melayu susah dan takut. Kerana itulah caranya mereka nak terus kekal berkuasa. Ini berlaku di negara kita. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa saya berani kata macam tu? Sebab pertama, bagi orang Melayu susah. Jadi, jangan bagi orang Melayu ini belajar kail ikan. Bagi orang Melayu ikan. Bila orang Melayu susah, bagi ikan. Jadi orang Melayu kata, baik UMNO kerajaan, baik kerajaan, bagi kita duit. Yang orang Melayu tak ingat, orang kita tak ingat ialah apabila UMNO Barisan Nasional lupakan kita selama 5 tahun. Kemudian bukan saja nak bagi tu 5 tahun sekali. Suruh kita berbaring. Pastikan yang bagi itu ialah tangan-tangan wakil-wakil rakyat UMNO. Bukan duit UMNO, tapi guna tangan wakil rakyat UMNO. Ini dia. Kemudian saya dengar ada yang sampai pengsan. Sampai pengsan tuan tunggu nak terima duit RM500 yang nilainya 27 sen sehari. Pakcik, makcik mungkin orang lipis tak dapat. Kenapa? Sebab lipis tak kuat tentangan Pakatan Rakyat. Orang Kuantan ramai dapat. Sebab apa? Dia kata kena tarik Melayu di Kuantan. Kalau tidak Kuantan, orang Melayu sokong Pakatan Rakyat. Maka apabila kuat kita punya tentangan, lagi banyak orang akan dapat. Tapi mungkin dekat lipis dia kata, alah relax orang lipis akan undi terus. Susah macam mana pun undi juga UMNO Barisan Nasional. Sebab itu mungkin tak dapat. Saya diberitahu dekat kampung ni tak ada air. Tak ada air. Tapi orang kita tak, pangkah balik-balik cacing juga. Kalau orang tua kata kapal layar juga. Tak kenal benda lain. Balik-balik situ juga. Ini yang terus membuatkan UMNO Barisan Nasional boleh buat kita macam ni. Kalau kita bangun dan kita kata cukuplah, kita akan bagi, kita akan bertukar pada kali ini. Mungkin UMNO Barisan Nasional fikir. Mungkin dia fikir. Macam dekat Kuantan, dia dah mula fikir. Kenapa orang Melayu kat Kuantan bagi kat Fauziah? Kenapa orang Melayu dekat orang Cina kat Kuantan bagi dekat Fauziah? Kenapa bagi pada Pakatan Rakyat? Dan orang UMNO mula dah fikir. Dan mereka kata, kalau macam ni kita kena rajin turun padang. Kalau macam ni kita kena rajin bagi khidmat. Kalau macam ni kita kena selesai masalah rakyat. Sebab dia selama ini dia tak selesai masalah rakyat. Tak ada air pun, 1 bulan tak ada air. Bayang 1 bulan. Saya tak boleh bayang 1 bulan tak ada air macam mana. Ya, 3 hari tak ada air, tangki habis. 3 hari saja tangki besar mana pun akan habis. Kalau anak ramai tak sampai 3 hari, 1 hari habis. Ya, tak dah air hujan. Kalau macam ni, tak dah lah. Ya, ini dia. Pemimpin-pemimpin kita senang lenang duduk dan tak fikir tentang rakyat. Cuba fikir macam mana, ingatkan kita kepada zaman Omar Ibn Al-Khattab. Bagaimana Saidina Omar Ibn Al-Khattab jalan malam-malam tengok rakyat yang tak makan. Tengok rakyat yang susah, pikul gandum, bantu rakyat apabila dia melihat seorang ibu tunggal masak, rebus, bantu nak bagi anak makan. Bagaimana Saidina Omar Ibn Al-Khattab sanggup pikul tepung, gandum untuk beri kepada ibu yang ibu tunggal tadi yang merebus batu sebab anaknya tak makan. Kerana Saidina Umar Ibn Al-Khattab kata tak sanggup beliau nak pikul amanah ini, ya, nak pikul dosa itu kalau dia tak memberi khidmat kepada orang ramai, rakyat di bawahnya. Cuba kita ingat balik, ungkap balik zaman Umar Ibn Abdul Aziz. Bagaimana Umar Ibn Abdul Aziz apabila datang ahli keluarganya, maka ditutupnya lilin. Kerana ahli keluarganya itu datang atas urusan pribadi, urusan keluarga, bukan urusan kerajaan. Sebab itu dia tutupnya lilin. Sebab dia kata ini urusan keluarga, ini urusan pribadi, tak boleh guna duit kerajaan, tak boleh guna duit rakyat untuk bayar lilin tu. Itu dalam konteks yang kecil seperti lilin pun, lampu pun, Umar Ibn Abdul Aziz, ya, begitu takut kepada amanah.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pada hari ini, kerajaan UMNO Barisan Nasional senang-senang saja guna amanah itu untuk terus berkuasa, untuk terus muntah berdarah, untuk terus senang lenang hidup. Tak kira lah rakyat tak ada air satu bulan ke, satu minggu ke, satu hari ke, tak kira. Yang penting kroni-kroni dapat projek. Saya nak cerita sikit macam mana kita di Pahang berbanding dengan di Selangor, di Kedah, di Kelantan, di Pulau Pinang, macam mana kerajaan Pakatan Rakyat. Kalau di Kelantan, orang-orang Tionghoa suka berniaga di Kelantan. Sebab dia kata, tak ada rasuah. Atas meja, bawah meja tak ada. Berbanding dengan tempat lain, berbanding dengan Pahang mungkin. Kalau di Kelantan, atas meja itulah, kalau itu yurannya itulah yang perlu dibayar. Tapi kalau di tempat lain, banyak sangat kos-kos yang tak nampak. Ya, banyak sangat komisen 10%, 30% sana sini. Susah nak berniaga. Orang suka. Orang bukan Islam pun suka. Ya, berniaga berurusan di Kelantan. Saya nak cerita Kedah. Semasa Pakatan Rakyat memerintah berbanding dengan Barisan Nasional memerintah, Kedah ada balak. Tak banyak macam Pahang, tapi ada balak. Dulu sewaktu Barisan Nasional memerintah, 1 ekar balak, 1 ekar balak premium kepada kerajaan negeri ialah RM1,000. RM1,000 pakcik, 1 ekar balak kerajaan negeri dapat. Ini bawah pentadbiran Barisan Nasional. Tetapi apabila kita ambil alih, Pakatan Rakyat ambil alih, 1 ekar balak premium kepada kerajaan negeri ialah RM19,000. 19 kali ganda daripada hasil balak saja. Ini kita pun pelik. Macam mana boleh jadi macam ni? Dulu RM1,000, sekarang RM19,000. Kemudian duit itu digunakan balik untuk membantu rakyat. Saya nak cerita negeri Pulau Pinang. Dulu, sebab tu di bawah kerajaan Barisan Nasional, di bawah kerajaan gerakan pimpinan Kusukut, ketua menterinya, kerajaan Pulau Pinang berhutang dengan kerajaan pusat RM630 juta. RM630 juta. Akan tetapi selepas 3 tahun setengah, sekarang dah dekat 4 tahun ya, selepas 3 tahun setengah, kerajaan Pulau Pinang membayar balik kepada kerajaan pusat. Banyak mana agaknya? 630 juta. Bayar balik. Bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 30 juta, bukan 60 juta, tuan-tuan. Kerajaan Pulau Pinang bayar balik 600 juta kepada kerajaan pusat. Tinggal 30 juta aja sekarang. Lepas 3 tahun setengah saja kita memerintah. Tak perlu lama. Dan bukan itu saja. Kerajaan Pulau Pinang beri 64 juta untuk membangunkan sekolah agama, untuk besarkan tanah perkuburan, untuk beri bonus kepada guru-guru kafah, naikkan gaji guru-guru kafah. Ini Lim Guan Eng, ketua menterinya bukan orang Islam, tapi beri banyak 64 juta untuk besarkan kubur, untuk beri tambah gaji guru-guru kafah dan sebagainya. Kenapa Lim Guan Eng buat macam tu? Sebab Lim Guan Eng kata guru-guru agama ni, dia mengajar supaya anak murid dia takut kepada buat dosa. Jadi dia kata apabila anak murid ini, anak-anak masyarakat ini takut untuk buat dosa, maka masalah sosial itu akan berkurangan. Kalau masalah sosial berkurangan, maka negeri itu akan bertambah makmur. Orang takut nak mencuri, orang takut nak menipu, orang takut nak rasuah. Sebab orang takut, orang ada agama dan orang takut kepada Allah. Maka dia kata, bagus kita bagi kepada guru-guru kafah ini gaji yang tinggi. Ya, kita tambahkan gaji dia supaya guru-guru ini bersemangat untuk mengajar, dan dengan itu anak-anak muridnya dapat pendidikan lebih baik. Ini di bawah Pakatan Rakyat. Tetapi apa yang berlaku di Pahang?
Sebelum saya cerita Pahang lah, saya cerita Selangor pula. Apa yang berlaku di Selangor? Apa yang berlaku di Selangor dulu, pasir. Ya, pasir diuruskan oleh kerajaan negeri. Apabila pasir diuruskan oleh kerajaan negeri ambil premium daripada pasir. Maksudnya kerajaan negeri bagi kepada syarikat-syarikat, dan syarikat yang dapat konsesi itu beri kepada kerajaan negeri, dan kutipan daripada kerajaan negeri tak lebih daripada 6 juta ringgit setahun. Sewaktu Barisan Nasional memerintah, tak lebih daripada 6 juta ringgit setahun. Itu hasil pasir saja. Tetapi sekarang di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat, apa yang berlaku ialah pasir itu diuruskan oleh kerajaan negeri. Anak syarikat ditubuh di bawah pejabat menteri besar. Diurus oleh kerajaan negeri sendiri. Tak ada orang tengah. Tak ada syarikat kroni yang dapat untung. Kerajaan negeri sendiri urus. Dan apa yang kita lihat berlaku ialah premium ataupun keuntungan, ya, keuntungan untuk kerajaan negeri ataupun untuk negeri itu berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Dan pada tahun yang pertama kita terus dapat 17 juta ringgit setahun. Tahun yang pertama saja. Dan dalam pertengahan tahun lepas, saya dimaklumkan bahawa jumlah keseluruhan yang kita dah kutip daripada awal kita memerintah ialah 60 juta ringgit daripada hasil pasir sahaja. Tengok macam mana kita mengurus takbir kerajaan negeri. Apabila diserahkan amanah kepada orang yang takut kepada amanah itu, pada orang yang fikir prihatin kepada rakyat, letakkan kepentingan rakyat, maka dia jadi lain. Di Selangor, 60 juta itu diketepikan, 50 juta diambil dan diberikan dalam bentuk mikrokredit. Mikrokredit ini ialah pinjaman berjumlah yang kecil dalam RM5,000, di mana jumlah RM5,000 itu diberikan kepada peniaga-peniaga dan usahawan-usahawan. Kalau ada makcik yang jual nasi lemak, pendapatan dia katakanlah RM20 sehari bersih. Dengan penambahan modal RM5,000 itu, mungkin dia boleh buka lagi satu warung ataupun lagi 2 warung. Dia tambah modal, dia gaji pekerja, ya, dan dia beli alat yang lebih banyak, menaikkan pendapatan dia kepada RM50-60 sehari kalau dia ada 3 warung. Di situ, makcik yang dulunya dapat RM60 sebulan, RM20 sehari, RM600 sebulan, dinaikkan pendapatan 3 kali ganda, ya, sehingga pendapatannya menjangkau kepada RM1,000 lebih sebulan. Maksudnya, makcik ini bukan diberi ikan. Makcik ini diberi kail untuk menangkap ikan. Dengan jumlah hasil bumi, ya, hasil daripada bumi, pasir tadi, boleh digunakan untuk membantu seluruh rakyat Selangor. 50 juta, RM5,000 sekali pinjam. Kenapa kita buat polisi yang begini? Kenapa kita buat dasar yang begini? Kerana kita tahu bahawa dasar bagi ikan bukan membantu rakyat sebenarnya. RM500 5 tahun sekali. Bila time nak mengundi, bagi 500 sana, bagi 100 sini, bagi kepada budak sekolah, bagi kepada veteran, ya, bagi kepada orang miskin. Ya Allah, bankrupt negara macam ni. Boleh bankrupt negara. Satu tindakan yang cukup tidak bertanggungjawab. Saya duduk dalam dewan, dengar Perdana Menteri baca bajet. Saya kata ini bajet Santa Claus. Dia ingat bapak dia punya duit ke? Ya, ini bukan bapak dia punya duit. Ini duit rakyat. Yang mesti diurus takbir dengan betul. Yang amanah yang harus dikembalikan, diserah kepada rakyat. Bukan cara macam tu. Macam memang nada suara saya macam bunyi orang marah. Memang marah. Kerana duit itu duit rakyat, bukan duit bapak dia. Dan harus diurus takbir dengan betul. Apa maksud 5 tahun sekali tu? Kalau bukan untuk membeli undi. Kesan dia tak panjang. Tapi kalau bajet itu digunakan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah macam yang saya cakap tadi, kesan dia jangka masa panjang. Pahang, tuan-tuan dan puan-puan, berhutang bukan 600 juta macam Penang. Pahang berhutang sekarang ni dah lebih 2 bilion kepada kerajaan pusat. Lebih 2 bilion ringgit kepada kerajaan pusat.
Bajet negeri Pahang defisit selama 14 tahun. Tiap-tiap tahun duit negeri Pahang tak cukup. Pahang terpaksa berhutang dengan kerajaan pusat. Air tak ada. Apa hal air tak ada? Kita bekalkan air ke negeri Selangor. Pahang jual air ke negeri Selangor. Selangor bagi air percuma kepada rakyat. Lepas tu rakyat kita sendiri tak ada air. Tak lama lagi diswastakan. Paip bocor, habis. Paip bocor. Ya, betul. Paip bocor. Saya tahu. Pengarah JBA Pahang itu kawan saya masa sekolah tu. Paip bocor banyak. Tetapi duit bukan tak ada. Duit ada. Okey. Kalau kita guna duit jual air saja untuk kembalikan semula untuk repair paip, ya, kita boleh selamatkan kerugian-kerugian di situ. Tetapi sekarang ini JBA akan diswastakan. Siaplah pakcik-pakcik. Siaplah. Naik lagi besok harga air. Bukan saja harga naik air. Harga air akan naik. Meter kita dekat Pahang pun kita bayar. Meter air pun kita bayar. Orang Selangor dah dapat air percuma, kita meter air bayar. Besok air diswastakan, kita bayar lagi mahal. Pahang jual air ke negeri Selangor. Tetapi rakyat Pahang merana susah payah. Konon kita kata kita negara baju. Konon kita kata kita dah membasmi kemiskinan. Konon kita kata tak ada lagi dah orang miskin tegar dalam Malaysia ni. Konon. Tapi sebenarnya siapa kita nak tipu? Kita boleh kata kita dah tak ada miskin tegar di Malaysia. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak tahu? Sebab kayu ukur miskin tegar itu terlalu rendah. Kalau dekat Malaysia miskin ialah pendapatan satu keluarga 5 orang bawah pada 750. Itu miskin. Dan miskin tegar ialah 375. Separuh daripada 750. Maksudnya, kalau ada ayah, mak, anak 3 orang, pendapatan 375 ke bawah, itu keluarga miskin tegar. Berapa ramai orang yang macam tu? Itu dah nak mati dah tu. Bukan kais pagi makan pagi. Bukan kais petang makan petang. Itu kais-kais tak dapat tu namanya. Kais-kais tak dapat. Kais-kais tak dapat. Mati ke hulu dah 375. Terutama kalau duduk di bandar. Ada Najib tahu? Ada Perdana Menteri kita tahu? Itu orang Pahang tu. Orang Koi tu. Ya? Itu ada dia ambil tahu. Baru-baru ni. Sistem apa tu? SBPA. Skim baru untuk perkhidmatan awam. Kenapa kita tentang? Kenapa Pakatan Rakyat tentang? Sebab memang ada peningkatan. Tapi kita tengok Ketua Setiausaha Negara, peningkatan dia RM60,000 sebulan. RM60,000 sebulan naiknya. Kerani naik juga. Kerani naik. Tak boleh kata tak naik. Tapi kerani naik RM40 sebulan. Kerani naik RM40 sebulan. Ketua Setiausaha Negara naik RM60,000 sebulan. Sebab itu Pakatan Rakyat tentang. Pakatan Rakyat bantah. Dan Pakatan Rakyat kata tak boleh macam ni. Ya, kita kena beri sama rata. Perdana Menteri ditanya pasal SBPA. Mungkin ada anak-anak kita dalam kerajaan. Perdana Menteri ditanya cerita pasal SBPA. Perdana Menteri kata apa? Saya belum sempat tengok. Belum sempat tengok. Dan beliau adalah orang nombor 1 dalam penjawat. Ya. Jadi macam mana nak kata rakyat didahulukan? Ya? Ini jauh sekali. Berbalik semula kepada negeri Pahang. Pahang berhutang 2 bilion lebih kepada kerajaan pusat. 14 tahun berturut-turut bajet tak cukup. Mesti pinjam. Tak habis-habis pinjam. Maksudnya apabila seorang anak dilahirkan di Pahang, kita pikul hutang. Anak lahir je pikul hutang. Ini yang mungkin kita tak nampak. Kita dapat RM500, kita rasa besar. Dan kita tak sedar bagaimana urus tabik kerajaan negeri buat kita semua jadi bankrupt. Kita ada emas. Kita ada biji besi. Kita ada biji timah di Pahang. Kita ada balak. Kita ada balak antara yang banyak. Kita ada biji besi banyak. Sekarang ramai orang kaya raya. Ramai orang kaya raya sebab dapat biji besi.
Emas di Sungai Goyan. Oh ya. Ya. Kemudian kita ada biji timah. Biji timah dah lama dah kita dah ada di Pahang. Kita ada balak yang amat banyak. Akan tetapi kenapa rakyat Pahang masih susah? Sebab cara urus takbir kerajaan Pahang mengurus hasil bumi. Yang kaya ialah poket-poket kroni-kroni UMNO Barisan Nasional. Bukan rakyat. Bukan rakyat yang kongsi hasil daripada perut bumi ni. Tetapi yang dapat keuntungan adalah individu-individu yang senang lena. Saya nak cerita pakcik-pakcik, individu-individu ni, kalau yang dapat projek emas ni, yang dapat bijih ni, yang dapat besi ni, yang dapat balak ni, kalau dia pergi bercuti di London, bukan saja bapak dia, mak dia, anak dia, cucu dia, semua naik kapal terbang business class, first class. First class, cucu kecil-kecil ni pun naik first class. First class tu pakcik-pakcik, pergi London, pergi balik, RM50,000 tambang dia, tiket dia. Boleh anak cucu ni naik. Jalan pun dah tak pijak bumi dah. Pandang kita pun dah tak nak dah. Hasilnya ialah hasil daripada balak, hasil daripada biji, hasil daripada emas. Tetapi kenapa individu kaya? Kenapa balak diberikan kepada anak syarikat negeri, mentega yang tak pernah untung? Mentega tak pernah untung. Bacalah dia punya penyata keuangan. Tak pernah untung. Kenapa mentega diberikan projek untuk membalak? Kenapa kerajaan negeri tak boleh buat untung daripada balak macam kerajaan di Kedah? Kenapa kerajaan negeri tak boleh buat untung daripada biji macam kerajaan di Selangor? Di Selangor pasir pun kita boleh buat untung. Sedangkan di Pahang kita ada emas. Pahang ada emas. Pahang ada biji besi. Saya buka tadi. Pasir pun ada juga. Tapi kata kalau pasir tu kecil sangat, emas tu. Tapi kenapa kita tak boleh nak urus? Itu persoalannya. Nak kata tak cerdik, nanti marah. Nak kata tak cerdik, marah. Tapi itulah yang kita sedang, yang berlaku di negeri Pahang ini. Negeri Pahang yang kononnya aman makmur. Damai sentosa. Pahang Darul Makmur. Tak makmur je tuan-tuan dan puan-puan. Kerana hasil-hasil ini tidak diurus takbir dengan baik. Kita tanya simple aja lah, kenapa Kedah boleh untung 1,000 satu ekar menjadi 19,000. Kenapa kita tak boleh urus kita punya balak? Kenapa anak syarikat kerajaan negeri seperti mentega yang uruskan balak tak pernah buat keuntungan? Ini kita kena tanya. Tapi kenapa kita tak boleh tanya? Sebab suara kita tak kuat. Suara kita dalam Dewan Undangan Negeri tak kuat. Suara kita di parlimen pun ada 1-2 suara je. Macam saya ni lantang seorang-seorang. Ya? Tapi seolah-olah melawan arus. Setiap kali saya dedahkan pasal balak, pasal apa segalanya, Menteri Bahasa kata, Fauziah tak faham. Apa yang saya tak faham? Saya kata saya faham. Cuma saya tak mahu terima hakikat tersebut. Dan saya rasa ini tidak munasabah, tidak boleh diterimakan. Apa Fauziah tahu? Memang saya tak tahu. Apa yang saya tak tahu? Saya tak tahu rasuah. Apa yang saya tak tahu? Saya tak tahu salah guna kuasa. Apa yang saya tak tahu? Saya tak tahu menyeleweng untuk rakyat. Saya tahu ia dah amanah kita. Tidak harus kita abaikan. 250 juta ringgit diberikan kepada projek lembu. Projek lembu satu Malaysia. Tetapi bukan lembu yang dibela. Bukan lembu yang dibela, kondominium yang dibeli. Projek itu niatnya baik. Kita import daging. Kita import daging daripada India. Kita import daging daripada Australia. Kita tak cukup daging lembu. Kita hanya ada 40% saja daripada keperluan daging lembu kita. Maka dibuatlah satu projek. Diberi 250 juta pinjaman. 6 juta grant, tak payah bayar. 250 juta kena bayar. Tetapi kalau kita pinjam kereta kerajaan, loan kerajaan, interest dia 4%. Dalam projek lembu ni, interest dia 2% saja. 2% je pakcik. Kita beli kereta dengan loan kerajaan pun 4% je punya interest. Ini 2% saja. Dahlah begitu. Orang yang diberikan itu pula bukan
mempunyai kepakaran bela lembu. Tak apalah, kita kata dia tak ada kepakaran. Dia beri pula kepada anak dia gaji 40,000 seorang sebulan. Anak nombor 2 gaji 30,000 sebulan. Suaminya gaji 100,000 sebulan. 100,000 sebulan. Dulu masa dia mengajar di UPM, gaji dia berbelas ribu saja. Dia ada PhD betul, tetapi gaji dia berbelas ribu saja. Sekarang gaji 100,000 sebab dapat projek tersebut. Tetapi bukan lembu yang dibela. 5,000 ekar digemas. 5,000 ekar digemas. Diserahkan untuk bela lembu. Tapi lembu yang harus dibela tidak dibela. Akan tetapi kondominium dibeli di Bangsa, kondominium dibeli di Singapura, tanah dibeli di Putrajaya. Kenapa jadi macam ni? Ini duit rakyat. Dia jangan ingat bila kita bagi pinjam, ni rakyat bagi pinjam tau. Duit rakyat. Rakyat kata kamu buat baik-baik supaya kita cukup lembu kat sini, tak payah import, supaya kita tak perlu makan lembu import. Tapi kenapa dia boleh buat keputusan bukan bela lembu? Jawapan dia yang dia berikan ialah dia kata tak cukup tempat nak sembelih lembu. Kalau tak cukup tempat nak sembelih, tak boleh ke kita cari tempat lain? Sembelih boleh. Cari orang sembelih pun ramai nak pergi tolong sembelih. Pergi ke kemas tu tolong sembelih pun ramai. Tapi alasan tidak masuk akal dan tidak bernasabah. Boleh dibina pun dengan duit 250 juta tu. Boleh dibina pun tempat persembelihan yang besar. Akan tetapi lembu tetap tidak dibela. Dan kalau dah salah tu, dah silap tu, yang lebih saya takut apabila saya baca kenyataan anak kepada Datuk Syahrizad Jalil. Anak dia yang menjadi pengurus kepada syarikat lembu ni. Dia kata apa? Dia kata tak salah duit itu digunakan untuk beli hartanah. Ini lagi menakutkan tuan-tuan. Satu ialah tak reti urus tadbir. Kedua ialah apabila ada breach of trust ataupun pecah amanah. Satu tadi saya kata tak ada pengalaman nak mengurus. Awak muda, awak tak ada pengalaman dapat gaji besar. Itu duit yang rakyat amanahkan. Kedua, apabila dia kata tak salah beli hartanah. Ini masalah lebih besar. Dia tak sedar bahawa dia beli hartanah itu merupakan pecah amanah. Duit itu untuk beli lembu, bukan untuk beli hartanah. Dia kata beli hartanah ini boleh kita sewakan. Hei, rakyat bagi awak duit beli lembu lah, supaya rakyat tak perlu lagi import lembu, makan lembu import. Rakyat bagi duit itu supaya beli lembu, bukan untuk beli kondo, bukan untuk beli Mercedes, bukan untuk pergi luar negara. Ini yang pemimpin kita lupa ataupun tak mahu nak faham, ataupun sudah lama sangat berkuasa, tak faham, tak sedar apa maksud pecah amanah. Ini bukan perkara kecil pakcik, 250 juta banyak. Kalau betulkan pipe bawah tanah, pipe air ni pun dah boleh bantu kita dekat sini dapat air. Ya, tetapi duit itu disalurkan untuk membantu kroni-kroni. Ini salah guna kuasa yang amat tinggi, ya, di peringkat paling tinggi. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, saya kata tadi UMNO Barisan Nasional nak orang Melayu, orang kita hidup dalam susah, pertama. Kedua, hidup dalam takut. Kerana apabila orang-orang kita hidup dalam susah, maka kita rasa bahawa bila dia tolong kita sekali, hebatnya, baiknya, prihatinnya. Dia nak kita fikir macam tu. Dia nak kita terikat macam tu. Pertama, dia bagi kita susah. Kedua, dia bagi kita takut. Dia bagi kita benci. Dia putar belitkan fakta dalam TV. Dia kontrol media. Dia kontrol SPR. Dia kontrol segala-galanya. Itu rahsia dia kekal berkuasa selama 54 tahun. Dia bagi kita takut dan benci kepada sesama kita. Orang Melayu benci kepada orang bukan Melayu. Orang Islam marah apabila tengok ada kepala babi depan surau. Orang Cina marah apabila ada orang Melayu bagi angpau warna putih. Tapi saya nak tanya pakcik,
Pakcik tahu tak? Kepala lembu tu, dia duduk dalam plastik. Kalau orang bukan Islam, dia tak geli pegang kepala lembu. Bukan kepala lembu, kepala babi. Kepala babi letak dekat depan masjid. Kepala babi letak dekat depan masjid, biar orang Islam marah kepada orang bukan Islam. Itu tujuan dia. Tapi kalau orang bukan Islam yang letak kepala babi tu, dia tak geli pegang. Dia tak letak dalam plastik. Pakcik tahu dia letak dalam plastik kat depan masjid tu. Apa maksudnya tu? Maksudnya bukan orang bukan Islam tu. Maksudnya orang kata Islam tak tahulah. Orang Melayu. Orang Melayu UMNO tu. Jangan cakap orang Melayu, buat malu kita je. Orang Melayu UMNO. Orang Melayu UMNO yang mahu orang Islam rasa marah kepada orang bukan Islam. Kononnya tak sensitif kepada orang Islam. Tapi dia geli nak pegang. Dia masuk dalam plastik, letak depan masjid. Ingat orang bodoh ke? Tak sama dengan tahun 1969. Tahun 1969 waktu curfew 13 Mei, kita tak ada internet. Kita tak ada anak-anak yang kerja di luar. Kita tak ada anak-anak yang boleh buka internet bagi tahu kita cerita. Kita tak ada kebebasan media dalam internet. Dulu kita tengok dengar radio. Saya ingat masa tu saya kecil-kecil lagi dekat Kuantan. Hari-hari dengar macam mana orang Melayu bunuh orang Cina, macam mana orang Cina bunuh orang Melayu, macam mana ada tension di antara kaum. Itulah kerajaan nak buat. Kita rasa takut, kita rasa susah supaya mereka boleh terus tekan kita dan kekal berkuasa. Saya tak kisahlah kalau ada FB ambil rakaman. Ini adalah hakikat kebenaran. Ya? Kenapa UMNO Barisan Nasional takut sangat? Sebab kuasa mereka sekarang di hujung tanduk sekarang ni. Di hujung tanduk dah. Putrajaya tu dah dekat sangat nak jatuh dah. 5% lagi. Dia dah keadaan 50-50. Dah goyang dah dia dekat telur dekat hujung tanduk tu. Dan dia cukup takut hilang kuasa. Bukan sebab dia takut hilang kuasa. Sebab dia takut hilang projek. Orang UMNO ni lupa kalau hilang projek. Sebab pemikiran dia ialah hidup dia hari demi hari. Cara dia fikir, cara dia hidup, dia bernafas pun fikir projek. Dia tak fikir rakyat. Dia tak pernah fikir rakyat ni, kenapa tak ada air ni? Macam mana nak selesai masalah ni? Ya, apa kita boleh buat ni? Berapa banyak kita nak ganti pipe ni? Berapa kita nak perlukan untuk ganti pipe? Apa yang kita perlu buat? Tak ada. Lepas tu, apa lagi masalah saya tanya? Tak ada rumah murah. Tak ada rumah. Orang miskin tak ada rumah. Saya kata satu faham tak ada. Saya baca bajet, saya tengok satu faham tak ada. Ada peruntukan untuk rumah murah. Ada peruntukan untuk PPRT. Tetapi semua pergi ke Pekan. Dekat Kuantan pun tak ada. Satu faham tak ada. Dekat Pekan tu, sikit je dapat rumah PPRT. Sikit susah dapat rumah. Kerana apa? Kerana inilah dia yang Perdana Menteri nak pastikan supaya dia kekal juga menjadi ahli Parlimen Pekan. Dia tak fikir dekat Nipis tak ada rumah murah, dekat Kuantan tak ada rumah murah, dekat Jerantok tak ada rumah murah, dekat Rauk tak ada rumah murah. Orang-orang miskin, orang-orang susah duduk dalam keadaan rumah yang kadang-kadang kalau saya tengok pun tak ada tempat yang dia nak berteduh kalau hari hujan. Bocor penuh habis. Ini berlaku di Kuantan. Ini berlaku di seluruh negara. Tetapi kerajaan kata tak ada orang miskin. Sebab apa? Sebab mengikut kayu ukur 375 tadi, tak ada orang miskin. Sebab terlalu rendah. Di Selangor kita letak gaji minima 1,500. Di Selangor. Bawah pada 1,500 miskin. Tapi seluruh negara 750 dan miskin tegar 375. Nampak? Jadi dia cuba nak tipu rakyat, tapi sebenarnya kita tipu diri kita sendiri. Kita beritahu kepada dunia kita basmikan kemiskinan tegar, tapi pergi ke bawah-bawah kita akan jumpa orang-orang miskin. Kita kata kita negara maju, tapi kita tak ada air. Ini tuan-tuan. Sebab itulah kenapa saya bercerita semua ini. Sebab semua ini perlu kita sampaikan kepada rakyat. Semua ini perlu kita bagi tahu supaya orang faham bahawa cara negara kita, negeri faham diurus tak habis. Bukan
mengikut cara urus takbir yang terbaik. Jadi harus kita sedarkan dan harus kita berani bangkit untuk bawa perubahan. Beri peluang kepada Pakatan Rakyat. Walaupun 5 tahun. Kalau 5 tahun kita tak buat, tukar balik. Kita tak rugi apa-apa. 54 tahun kita dah cukup susah. Kita dah cukup susah, pakcik. Kalau ganti Pakatan Rakyat 5 tahun tak ada air juga, yang 5 tahun tak naik juga taraf hidup kita, tak selesai juga masalah, berhutang juga, duit bersih, duit biji, duit emas tak bagi juga kepada rakyat, maka bolehlah kita soal balik dan bolehlah kita tukar balik. Sebab itulah saya pohon sangat, saya minta sangat. Ya, orang Cina cakap pada saya, mereka dah cukup muak dengan UMNO Barisan Nasional. Mereka nak ubah dah kali ni. Nak ubah dah, mereka kata. Tapi dia cakap sama saya, bagi tahu juga kepada orang Melayu, dia kata. Orang Melayu ni susah sikit. Sebab apa orang Melayu susah? Sebab orang Melayu takut dan dalam keadaan susah. Bila kita takut dan kita miskin, kita senang ditekan. Kita senang diugut. Kita senang ditipu helah. Mereka kawal media. Mereka tipu dalam media. Mereka kata Anwar Ibrahim sokong Israel. Hari-hari cerita dalam media, Anwar Ibrahim sokong Israel. Sebab dia tahu orang Islam marah apabila dengar cerita macam tu. Tetapi apa yang saya nak cerita, apa sebenarnya Anwar Ibrahim cakap. Anwar Ibrahim cakap, kita hormat kerajaan Israel sekiranya Israel hormat hak orang Palestin. Dia tak cakap habis. Anwar kata, hormat hak orang Palestin. Hormat hak orang Palestin untuk hidup. Jangan attack orang Palestin. Jangan bom orang Palestin. Bagi peluang anak mereka untuk ke sekolah. Bagi peluang anak mereka untuk membesar dengan aman. Hormat hak orang Palestin, maka orang Palestin juga akan hormat hak orang Israel. Pendirian ini adalah pendirian Hamas. Sama dengan pendirian Hamas. Pendirian ini adalah pendirian bangsa-bangsa bersatu juga. Akan tetapi TV3 cerita seolah-olah Anwar hanya mahu lihat Israel terpelihara tanpa menyebut hak orang Palestin. Yang hipokritnya ialah UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan tahu tak, Malaysia ini rakan kongsi dagangan dengan Israel nombor 15. Nombor 15 daripada ke atas ni, negara-negara yang kita berurusan berdagang, Israel jatuh nombor 15. Import dan ekspor ya sebanyak lebih 600 juta euro. Bukan India Malaysia. 600 juta euro kita punya perdagangan dengan Israel. Tapi tuan-tuan, ini hipokritnya pok-pok ni. Pok-pok ni bila ambil separuh, lepas tu ulang-ulang dekat dalam TV3 yang dia kontrol. Dia ingat orang kita bodoh. Dia ingat kita tak baca internet. Dia ingat anak kita tak sekolah. Ya, dia ingat kita tak dapat maklumat selain daripada apa yang mereka dedahkan dalam TV3. Ini yang saya nak sampaikan pada malam ini. Jangan lagi terpedaya. Jangan lagi masuk dalam perangkap tipu helah. Cukuplah. 54 tahun kita hidup macam ni. Kita perlu membawa perubahan. Tadi saya dengar Ustazah cakap, rayu banyak juga. Rayu juga kepada orang-orang di Pahang ini supaya beri peluang. Kita tak rugi. Kita tak rugi dengan membawa perubahan. Kita tak rugi dengan memberi pilihan sekali kepada calon-calon Pakatan Rakyat. Sekurang-kurangnya berilah suara yang lebih kuat dalam Dewan Undangan Negeri. Berilah suara supaya boleh kita persoalkan dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab kita tengok di Kuantan, apabila suara kita kuat, orang Kuantan dah sedar. Bila suara lantang, suara kuat, cepat selesai masalah. Yang selama ini, apabila selepas saya jadi ahli parlimen, masalah 30 tahun, masalah 20 tahun, masalah 16 tahun, semua dah selesai. Lepas tu dia orang cakap dengan saya, kenapalah sebelum ni tak selesai? Kenapalah sebelum ni tak selesai, sekarang baru selesai?
Saya kata sebelum ni, you tak undi saya, you tak beri saya peluang. Bukan saya hebat sangat, cuma tak beri saya peluang. Kalau beri saya peluang, insya-Allah saya cuba yang terbaik. Jadi dia kata menyesal tak bagi peluang awal-awal. Ya, masalah 20 tahun selesai, masalah 30 tahun selesai, masalah 16 tahun selesai. Banjir kilat yang 20 tahun tak selesai-selesai pun kita selesaikan. Dalam masa 3 minggu je kita selesai. Sebab pemikiran wakil-wakil rakyat sebelum ini bukan untuk memberi khidmat kepada rakyat. Pemikiran wakil rakyat bukan untuk membela rakyat. Bukan untuk fikir macam mana nak urus tabir dengan lebih baik. Tapi pemikiran wakil rakyat ialah apabila jadi wakil rakyat, nak kaul harta. Apabila jadi wakil rakyat, banyak macam mana projek nak dapat. Jangan jadi wakil rakyat lah, jadi ahli majlis pun dah fikir projek dah. Jadi ahli majlis dah fikir projek parking lah, projek gerai lah, projek besarkan longkang lah. Tu semua ahli majlis dah kaul dulu. Belum lagi jadi wakil rakyat. Bila jadi ketua bahagian UMNO pun dah fikir lombong besi mana, lombong bijih mana, balak lot mana, gunung mana lagi nak tarah, bukit mana nak tarah. Itu yang fikir. Bukan fikir macam mana nak selesai masalah rakyat. Sebab itu masalah itu bertimbun-timbun. Pada mula-mula saya menang dulu, kalau saya buka aja kaunter-kaunter pusat khidmat dekat pasar malam, dekat pasar tani, berderet-deret aduan. Tak habis-habis aduan. Sekarang ni alhamdulillah, kalau saya masuk pasar tani, masuk pasar malam, tak banyak masalah urusan-urusan harian. Masalah besar-besar je timbul. Masalah anak kena kidnap, masalah orang gila keluar pada hospital, macam-macam masalah yang dah pelik-pelik yang datang kepada saya. Alhamdulillah, masalah-masalah harian itu kita boleh selesai. Kadang-kadang kalau orang telefon saya dekat Kuantan tu, tak ada air, paip pecah, saya telefon pengarah dan saya tanya bila boleh selesai. Wadi, kejap, kita selesai. 3 jam saya kata, you tak tidur, you selesaikan. Selesai, alhamdulillah, setakat ni. Suara mesti kuat. Suara mesti suara rakyat. Suara mewakili rakyat. Sebab itulah insya-Allah berilah kita peluang di Don Ceka, di Don Benta, di Parlimen Lipis ya. Don lagi satu apa? Padang Tengku. Kita minta sangat, kita rayu sangat beri peluang ya. Supaya kalau kita dapat wakil rakyat yang benar-benar membela rakyat, insya-Allah ya, kita beri khidmat yang terbaik. Kalau tidak, tuan-tuan tukar balik. Tuan-tuan ingat saya cakap ni, kalau 5 tahun calon-calon Pakatan Rakyat ni tak buat kerja, tak beri khidmat, tak apa, tuan-tuan tukar balik ya. Itu saya sanggup beri jaminan, insya-Allah ya. Tukar balik tak apa. Kita pun dalam Pakatan Rakyat tak nak pemimpin-pemimpin yang tak buat kerja ya, yang tak beri khidmat, yang tak serius laksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Jadi insya-Allah bila raya dah dekat, insya-Allah peluang kita ada. Jangan tunggu lagi, fikir tentang anak kita, tentang cucu kita. Negara kita kalau kita biarkan di tangan UMNO Barisan Nasional akan jatuh bankrupt. Negeri Pahang akan jatuh bankrupt. Malah kalau kita ambil alih Negeri Pahang pun, Pakatan Rakyat mungkin dapat Negeri Pahang yang dah lompong. Ya, bijih semua dah lepas ke tangan individu. Emas dah lepas ke tangan individu. Balak juga begitu. Ya, dah lompong. Tapi tak apa. Sekurang-kurang beri kita peluang. Kalau kita boleh pulihkan, kita pulihkan insya-Allah. Tapi yang paling penting, kita nak buat sesuatu untuk bawa perubahan. Dan semoga tuan-tuan dan puan-puan, saya tak takut mengatakan di sini bahawa insya-Allah apabila kita sampai ke Putrajaya nanti, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk membawa perubahan seperti yang kita katakan selama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk membawa islah seperti yang kita katakan. Dan insya-Allah semoga Allah redha di atas segala usaha kita. Semoga Allah beri kekuatan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada saya, kepada kita semua untuk melakukan yang terbaik demi agama, bangsa, negara insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.